Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Majlis, yang saya hormati lagi saya kasih Pengurusi Masjid Seri Sulong, Saudari Jawatan Kuasa Masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Guru, para alim ulama, Ustaz dan Ustazah Muslimin dan Muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur yang tak terhingga, karena dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik untuk kita sama-sama hadir dalam satu majlis. Mudah-mudahan majlis yang kita hadir ini mendapat keredaan, mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah. Seperti mana yang kita rancang pada malam ini, satu majlis sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diputuskan oleh Allah, kita hari ini mendapat nikmat iman, dapat nikmat Islam. Satu-satunya nikmat yang sangat besar yang sepatutnya kita mensyukuri nikmat tersebut. Apa makna syukur? Ialah meletakkan sesuatu nikmat yang dianugerahkan, nikmat yang dikurniakan kepada kita pada tempatnya. Itu makna syukur. Bukan syukur hanya sekadar mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah cuma pujian kepada Allah. Berapa kali sehari kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan nikmat Allah Ta'ala ni terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tak terhitung banyaknya nikmat Allah Ta'ala. Sampai Allah tanya kita berkali-kali, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhan mana lagikah yang kamu nak dustakan? Kerana apa? Terlalu banyak sangat nikmat Allah. Kalau kata syukur itu hanya mengucap Alhamdulillah, berapa kali saya ucap? 17 kali. Alhamdulillah Rabbil Alamin, 17 kali. Nikmat tak terhitung banyak, ucap Alhamdulillah 17 kali. Satu hari bernapas berapa kali? Berapa ribu kali? Berapa kali ucap Alhamdulillah? Kalau betul lah Alhamdulillah itu tanda kita syukur kepada Allah. Kalau ucapan Alhamdulillah itu Tuan kata, itulah tanda syukur kami pada Allah. Tadi ni datang sini pun turun kereta pun tak baca Alhamdulillah. Adalah yang baca, tapi ramai yang tak baca pada baca.
Sampai tadi sini, ke masjid ni tadi ni, naik kereta kan, naik motor ni, sampai-sampai ni, mati je enjin, cikgu kan, Alhamdulillah. Ada, terlupa Ustaz. Bukan terlupa, memang tak pernah buat langsung. Terlupa sesekali. Orang ingatkan, ingatlah. Ini berkali-kali ingat pun tak ingat juga pun. Lupa tak mana, memang tak pernah ingat pun. Tu kata syukur macam mana? Alhamdulillah berapa kali sehari? 30 kali sehari. Nikmat Allah sampai tak terhitung banyaknya kita guna. Maka erti syukur itu ialah meletakkan suatu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah pada tempat dia. Kita dapat nikmat waktu lapang ni, letakkan waktu lapang ni pada tempat dia. Untuk apa guna waktu lapang ni? Untuk ingat Allah, untuk membesarkan Allah, untuk mengagungkan Allah. Ini waktu lapang, itu tanda syukur. Ni waktu lapang Allah bagi nikmat waktu lapang, lupa Allah Ta'ala, syukur tang mana tuan-tuan? Allah Ta'ala bagi nikmat sihat, gunakan kesihatan tu pada jalan Allah, membesarkan, mengagungkan, mensyiarkan hak Allah Ta'ala. Itu nama syukur. Allah anugerahkan pangkat, kedudukan, jawatan, syukur, alhamdulillah naik pangkat. Apa buat dengan pangkat? Pangkat yang kita perolehi itu satu nikmat dari Allah. Gunakan dia untuk mensyiarkan, mengagungkan, membesarkan Allah. Kita hari ini ada pangkat pun kadang-kadang kan merosakkan agama Allah. Allah Ta'ala bagi pangkat ni, semua nikmat ni untuk dia tahu. Dia buat kita ni pun bukan ada apa untung pun. Apa untungnya Allah Ta'ala cipta kita? Sebut nama dia. Beratus orang datang sebuah masjid ni nyebut nama dia, untung dia. Apa untung dia? Semua orang sebut Allah, Allah, Allahu Akbar. Besar ke dia? Betapa besar dia? Pasal tu dia cipta kita tu? Tak ada tuan-tuan. Apa untungnya Allah Ta'ala cipta kita ni tuan-tuan? Apa untung? Kalau tak kerana Muhammad itu nurun fauqa nur yang tuan-tuan selawat tadi lah. Anta nurun fauqa nur. Sebab cahaya Muhammad itulah kita ni barulah Tuhan tampak kita. Tengok kita lah. Kalau tak kena cahaya Muhammad tu, Tuhan tak pandang kita ni. Apa untungnya buat kita? Sama ayam pun tak ingat dia. Untung lagi. Nyebut nama dia pun tak betul. Apa untungnya? Apa untungnya Allah mencipta manusia ini kalau hanya nak tunggu sebutan nama Allah daripada mulut kita? Ini belum apa-apa Ustaz Dalil macam ni. Tak bukan apa. Tenang bagi, jangan bagi tidur kan tidur. Maulid tapi tidur. Apa untungnya tuan-tuan bagi tahu saya? Apa hebatnya kita? Allah ciptakan kita selengkap-lengkap sebaik-baik manusia kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku sempurnakan kejadian manusia ini. Aku bagi dia akal fikiran. Apa istimewanya kita? Apa tuan-tuan? Maka yang Allah Ta'ala bagi anugerah ini, kalau tidak untuk dia, untuk siapa? Bagi nikmat waktu lapang, bagi nikmat waktu sehat, bagi nikmat segala-gala nikmat ini untuk apa? Untuk dia. Sebab aku ciptakan kau dulu pun aku ingat nak ciptakan kau tu apa? Supaya kau ingat aku. Tu yang aku buat kau tu. Aku ciptakan kau atas sebab Muhammad ni, aku cintakan Muhammad, aku sayangkan Muhammad, aku bagi kau buat ni sebab Muhammad ingat aku. Jadi aku buatlah kau orang so ingat aku. Kan? Tapi dia buat kita lupa dia. Kita dapat pangkat, kita lupa dia. Kita dapat harta sikit, lupa dia.
Punten. Dapat pangkat, Allah Ta'ala pinjamkan ni anugerah jawatan. Ambil. Sekejap. Jaga agama aku, jaga hak aku, kata Allah. Aku tugaskan kau sebagai khalifah, menguruskan hak aku, kata Allah. Aku lantik kau menguruskan hak aku ni, jaga aku elok-elok. Tegakkan agama aku, syiarkan agama aku ni. Aku bagi kau jawatan tu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Aku bagi kau jawatan untuk suruh orang buat baik, cegah orang buat munkar. Kita ada jawatan suruh orang buat munkar, cegah orang buat baik. Gila Allah. Kita jadi gila. Dan tengok lah. Kita ada jawatan lah, Allah Ta'ala bagi pinjam. Orang pun ngadu kita, tuan, si anu tu tak semayang, tuan. Tu jawatan tu kita guna tu. Siapa? Si anu tu. Tak apa, saya akan pergi tanya dia pasal apa dia tak semayang. Tu betul. Tu jawatan. Dan masjid tu buat kuliah, lepas tu tak boleh buat. Masjid mana? Dia tu. Okey. Saya pergi. Kau pergi buat apa? Pergi buat apa? Pergi nak berhenti kuliah tu. Tu salah guna nikmat Allah, tak bersyukur dengan nikmat Allah. Tuhan kata, aku bagi nikmat ini, jawatan ini untuk tegak agamaku. Kau bela agamaku, ihfazillah, pelihara aku. Jadi orang yang nak meruntuhkan agamaku, yang nak merosakkan aku, kau bela, kau sebagai ketua. Pasal itu tuan-tuan, hari ini orang mengadu bab apa? Mengadu bab baik ke mengadu bab tak baik? Selalulah kalau report kan, dia report bab baik ke bab tak baik? Bab baik, tak baik. Tuan-tuan tengok, saya nak beritahu. Orang report orang pergi semayang, kau report orang tak pergi semayang. Banyaklah yang dia orang terima tu kan. Orang report orang buat kuliah ke orang report yang tak nak buat kuliah? Buat kuliah. Report pasal buat kuliah, bukan report pasal bukan buat kuliah. Ni apa? Lepas tu yang terima report tu kan, terima report tu, apa reaction dia? Dia terima yang buat kuliah ke yang tak buat kuliah? Apa reaction dia? Reaction dia ialah masjid mana? Siapa? Patutnya tuan nak tanya tuan ni apa nama? Nama sekolah Islam ke? Islam ni. Patut tuan, orang Islam ni suka orang buat kuliah. Patut tuan ajak orang pergi kuliah. Tuan report suruh hentikan kuliah ni berzulum. Baru orang tak datang report. Baru orang tak datang report kat kita. Ni dah. Ni rosak akhir zaman ni. Saya kata, saya pernah ada mufti, Allah Yarham, mufti Negeri Sembilan tu dulu. Orang report dekat dia. Saya tengah ngajar, orang report, telefon dia. Datuk, Ustaz ni keras sangat nak ngajar Datuk. Betul? Tarik taliah dia Datuk. Suruh tarik taliah. Disuruhnya Allah Yarham Syekh Murtada ni tarik taliah. Pasal keras sangat tak semayang, kapi, apa dia Datuk? Tarik Datuk. Datuk kata apa macam ni lah. Aku boleh tarik lah. Kan? Siapa nama Ustaz ni? Ustaz Azman. Okey, aku boleh tarik lah. Kau boleh ngajar tak? Saya tak boleh ngajar lah Datuk. Habis tu kau suruh aku tarik taliah dia, siapa nak ngajar? Aku tak larang. Macam ni lah. Kalau kau boleh ngajar, aku tarik taliah dia. Tapi kalau kau bangang, kau pergi belajar dulu, dah boleh ngajar, so aku tarik taliah dia. Ni bukti tau, ni bukti. Al-Arham nak bukti Syekh Murtada ni. Kau nak suruh tarik, aku dah tak larat nak ngajar. Ada orang boleh mengajar, kau suruh nak tarik tauliah dia. Kau suruh tarik itu, kau suruh tarik ini. Aku suruh kau ngajar, kau bangang. Nah, habis siapa nak ngajar ni? Macam ni lah. Kau pergi belajar dulu. Kau dah bangang, pergi belajar dulu.
Besok dah pandai bagi tahu aku tarik tali dia, aku bagi kat kau. Sampai ke sudah, tak nak ngadu dah. Apa punya mufti dah cakap macam ni. Dah marahkan mufti lah. Mufti boleh marah ni. Nampak tak perangai kan? Nampak tak tuan-tuan? Kalau tak layan macam tu je akibat dia kan. Aku boleh, tak ada masalah. Kau ngajar. Aku tak larat kata Tuan Mufti. Aku dah tua. Aku bersyukur pada Ta'ala. Ada orang nak gantikan aku tolong ngajar. Ada ilmu sikit dia nak pergi ngajar. Aku ganti, aku bagi dia. Datang kau yang bangang tak lagi dah. Nampak tak bahasa lembut dah bangang tu? Nampak tak tuan-tuan? Kalau kita melayan benda-benda macam ni, jahanam kita. Patutnya orang yang ada jawatan ni kena layan macam ni lah. Boleh, saya boleh tarik. Kamu pergi ngajar. Imam ni baca tak betul. Bagus-bagus. Tuan hebat, pandai. Tuan jadi imam lah, saya lentip. Saya tak pandai lah. Dah bangang, kau ikut kakak imam. Sebab kau pemangang. Semua nak ngadu, semua nak report. Dia tak tahu agama ni makin teruk, makin teruk, makin teruk. Kita duduk sibuk nak report. La ilaha illallah. Kan? Ya, di zaman ni mukadimah lu masuk Nabi Rasuli. Nak begitu. Nak katakan syukur itu meletakkan sesuatu nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni pada tempatnya. Jangan besok di akhirat Allah Ta'ala nak tanya kita. Dia tanya besok, dulu aku bagi nikmat. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nikmat akan aku tanya. Dulu aku bagi engkau pinjam satu kuasa untuk nak tegakkan agama aku. Apa engkau buat? Apa engkau buat? Engkau menegakkan ke engkau merobohkan agama aku? Jangan jawab ya. Sebab setakat ni tuan-tuan, belum ada ke orang ngadu pasal orang tak semayang. Assalamualaikum Ustaz. Ni nak ngadu sikit lah. Kira sebelah saya Ustaz. Jumaat aku tak semayang Ustaz. Saya dah nasihat tak mau juga Ustaz. Apa tindakan yang patut saya buat Ustaz? Ustaz tak boleh ketegur dia. Belum ada ke orang telefon tu. Ni imam dah lama ni. Ni imam semua dah lama-lama ni. Berapa ramai yang ngadu imam. Ni sebelah rumah sini imam. Anak dia dah dalam rumah. Dia dah aurat imam. Macam mana nak buat imam? Mana ada? Tak ada kan? Tak ada imam. Ni imam Jumaat aku tak pergi imam. Macam mana nak buat imam? Tak ada. Tak ada gitu. Yang Tuhan suruh tu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Buat report tu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru. Kita buat report orang buat ibadat. Sebab kita layan report orang-orang macam ni. Jangan layan lah nasihat lah dia mungkin tak faham. Sepatut tuan, orang buat ni, tuan pergi mengaji, cari ilmu, patut ajak orang. Istilah mudahnya tuan-tuan, kalau kerja Allah tak boleh buat, kerja syaitan jangan ambil. Ini kerja syaitan yang kita buat ni. Kerja yang Allah Ta'ala suruh buat kita tak buat. Kerja syaitan pula yang kita nak ambil. Bila selama Allahu Akbar, akhir zaman. Jadi tuan-tuan, tu baru ulas bab syukur. Ni baru nak masuk. Sebab emosi bisik yang saya tadi, Ustaz, apa nak ambil? Ikut saya lah kan. Emosi pun risau lah tu kan. Lambat nak ambil Ustaz Tigang. Saya pun tahu tuan-tuan ni semua datang ni yang jenis-jenis yang maghrib isyak dia. Umur maghrib isyak punya. Ini 70, 60. Ni maghrib isyak punya. Bukan dia subuh punya. Subuh orang ni. Dia subuh ni orangnya. Yang zuhur orangnya. Yang banyak datang ni semua maghrib isyak punya. Gini nak ke bubur semua. Tahu yang cari dinding, cari tiang, nyanda tak kena. Semua tak kena kan. Lutut longgar, lutut lengah, kaki kerem, semua kebas, jari pun kebas. Dia yang datang ni maghrib isyak. Kan yang datang subuh. Saya pun faham. 23 tahun duduk masjid surau ni ceramah. Dulu kiri tu juga dah tengok jemaah ni pun saya tahu ini semua yang datang maghrib isyak, maghrib isyak. Gini lutut nak tanggal, buku lagi tak tercabut, pinggang longgar, ini semua ada.
Yang muda-muda ni yang zuhurnya mana? Yang muda-muda zuhur mana nak ada ni? Tunggu dah maghrib besok boleh datang tu. Ustaz ni main pedal je malam ni. Jangan memang nak pedal sungguh ni. Nak bagi faham. Kan saya pun faham. 23 tahun bukan 2 tahun, bukan 3 tahun saya datang masjid surau. Habis gantung pusing lah. Yang datang masjid ni, mula-mula saya ngajar tahun 96 bulan 10. Yang datang masjid ni siapa tuan-tuan? 5 orang je jemaah dia. Kadang saya nak datang tu saya buka lampu. Saya buka pintu pagar. Bukan dia orang buka, saya buka. Pada hari ni tuan-tuan 23 tahun. Sampai kenal lah selipur dia pun saya kenal. Ni haji ni. Tak ada ni. Naik. Ustaz, jemaah kita seorang meninggal. Lepas tu tak ada selipur. Tak nak meninggal. Dan meninggal. Bila meninggal lah. Ustaz balik tu 2 hari dia meninggal. Itu. Tinggal berapa orang lah? 4 je Ustaz. Tak apa Ustaz, perlahan lah. Sampai ke sudah perlahan ni. 4 orang. 4 orang. Demam pula seorang. 3. Sampai dia tanyalah saya, Ustaz, dah tinggal 2 orang ni, Ustaz nak ajar lagi tu. Saya kata selagi ada 2 orang. Tapi kami berdua je Ustaz. Ustaz datang dia jauh ni. 2 ni yang mengaji pun yang tinggal lagi. Dia semua dah mati. Ajar. Dengan ni sampai lah ni. Pasal tu saya tengok jemaah. Macam-macam kerana jemaah ni saya tahu kan. Yang datang pasal kenduri, yang datang pasal nak jemput kenduri kan pun ada cara dia. Tak pernah datang masjid nak buat kenduri bulan depan baru dia datang. Datang nak jemput kan. Kena datang sebulan sebelum sebab imam dah bagi tahu. Siapa tak datang masjid kenduri, aku tak nak pergi, kata imam. Sebulan nak buat kenduri datang ni. Songkok dipakai pun ceria je. Ni nama pakai songkok terpaksa ni. Kan kita pun tengok belum siap datang dia tunggu kat pintu pagar tuan. Kita pun alhamdulillah lah ubah dapat hidayah lah kan. Cukup sebulan dia ngendeng kat imam. Tak tolong saya. Buat kenduri tahan dia. Boleh. Pasal dah sebulan ikut jemaah. Datang masjid 5 waktu. Tak sibuk. Kita pun imam pun pegang mic malam tu insyaAllah. Lepas syak kerang lepas kita akan pergi rumah lorong sekian-sekian. Jemaah kita lah nak buat tahlil apa. Kita tengok, dia tengok patut sebulan. Jom ramai lagi. Besok dah sudah kenduri malam ni. Besok tak datang ke subuh. Kita bagi tanpa hilang. Penat pun malam tadi ke main. Lepas tu tak datang langsung kan. Mana dia? Kenduri dah habis. Bila datang? Nak kenduri besok lagi. Muncul dia semula. Masjid ni tak ada lah. Ni tempat lain yang aku cerita ni. Pengalaman 23 tahun. Dia menyampahkan Ustaz. Kau tengok dia punya gerak-geri dia. Boleh tahu tak? Amin. Nanti Ustaz dia. Ustaz tengok. Tak faham. Bila nak dipegang lagi. Ustaz ni. Siapa nak panggil Ustaz ni cikgu ni dia urut kaki, dia urut tangan, dia letuk-letuk tangan. Ustaz tak nampak dia topang dagu je dia. Ustaz nampak kan. Wallahualam. Jadi tahu ni kau jangan buat depan aku lah. Aku dah tahu kau siapa. Sebab aku ceramah pun tak lama. Paling lama pun 2 jam ya. Cuma kau tahan telinga je lah aku nak hebat jadi. Tu Muslimin dan Muslimat. Tuan-tuan tengok tak? Nabi Allah Ta'ala utus apa dia bawa? Dia bawa 3 je tuan-tuan. 3 je yang dia bawa. Tak banyak tuan-tuan. Sejak lahir Nabi sampailah Nabi wafat 63 tahun. Nabi bawa 73. 3 ni pun tak boleh ikut. Pertama-tama Nabi diutus oleh Allah. Lahirnya di muka bumi. Apa yang Nabi buat?
So itu Nabi kata dalam hadis, innama bu'istu limutammima makarimal akhlak. Tamu aku bawa nak tunjukkan kau orang ni akhlak aku. Siapa yang suruh tunjuk ni? Allah Ta'ala suruh tunjuk. Daripada bila Allah Ta'ala suruh tunjuk? Daripada mula dengan namanya sendiri. Letakkan namanya Muhammad. Ismuhu Ahmad. Pasal orang Arab tak ada nama Muhammad ni. Tak ada. Pelik nama Muhammad ni. Allah Ta'ala nak kata, daripada nama ini memberi makna besar bagi kamu. So itu tuan-tuan, bila nak orang rumah mengandung dia, apa bincang dulu? Apa bincang? Belum mengandung lagi, baru dapat tahu nak mengandung 2 minggu dulu, apa bincang dulu? Bincang beli baju. Beli buat. Apa nama nak bubur dah? Nama tu kan? Apa sebab nama bubur? 9 bulan budak tu belum lahir, nama tu sebut dah, senarai nama, berpuluh. Namanya okey tak? Nama tak okey. Ini tak okey. Cuba kita cantum nama kita bang, kata bini. Bini pun cuma 3 pun. Cantum bini dengan lelaki dapat nama. Nama ni dah okey, tapi pendek sana. Bincang punya bincang sampai beranak dah. Dapat nama, bubuk nama. Berilah data, sedap dah nama tu, panjang, menjelur penuh kotak tu dulu. Bukan macam dulu boleh lah. Siapa nama? Lagu. Siapa nama dulu kan? Ragu. Siapa nama? Kami. Senang, lahir kami. Ada. Dulu kan senang macam tu. Saya tahu orang dulu nama tak ada susah-susah pun. Siapa nama? Timah. Senang lah. Sekarang cari nama, berbulan-bulan cari nama. Banggalah dapat nama, sedaplah nama. Yang kata sedap tu pun jahil ke pun. Andai pun nama jadi. Dapatkan ustaz datang kuliah. Siapa nama? Apa nama tu dibubuh? Nama siapa? Kamu tahu mana dia? Tak tahu. Api menjulang tinggi. Namanya, makna Melayu dia, api yang menjulang tinggi. Kau agak-agak lah nama. Sebab itu nama ni kat siapa nak rujuk? Pergi carilah alim ulama. Tuan, saya nak guna nama anak saya ni. Apa nama yang baik? Biar saya sentiasa sebut nama anak saya ni. Sebab sebutan tu satu doa. Siapa nama tuan? Muhammad Zaki. Dalam hati, ya Allah, bagilah anak ni cerdik dalam kehidupan tu, ya Allah. Ni. Sebab hari-hari sebut. Tapi bila dah dapat nama yang baik, jangan sebut nama tak baik. Siapa nama? Abdul Latif. Panggil siapa? Tip. Apa? Namanya Abdul Latif. Sebab itu Nabi diajar, jangan buat nama panjang-panjang. Tuhan kata, aku buat nama ni istimewa sangat-sangat pada kekasih aku ni. Hamba aku ni aku buat nama elok. Supaya orang sentiasa menyebut nama dia. Siapa nama? Muhammad. Ya Muhammad. Bapa nama apa? Abdullah. Tuan-tuan pergi Mekah, Arab kita kenal kan? Siapa dia panggil? Muhammad. Semua Muhammad panggil. Nama Muhammad tersebar luas. Sampai ada kelebihan orang yang letak namanya di belakangnya itu namanya Muhammad. Kan? Nabi Tuhan ajarkan, aku utuskan Muhammad ini bermula dengan nama yang baik. Kamu lahir ke dunia ini, ikut apa yang aku buat ni, aku tunjuk ni. Letak nama yang baik pada anak-anak kamu. Sebab dengan nama ini lahirlah sifat-sifat yang baik. Sebab itu Nabi dapat gelaran siapa? Muhammad Ali Al-Abi. Tuan-tuan,
Akhlak. Kenapa ajar akhlak dulu? Kenapa ajar adab dulu? Tak ajar benda lain dulu? Akhlak perkara penting. Sampaikan akhlak Nabi apa? Wa innaka ala khuluqin azim. Tuan-tuan, nama Allah Ta'ala bagi akhlak Nabi berdasarkan Quran. Akhlak dulu. Yang akhir zaman ini, akhlak semakin utuh, tuan-tuan. Orang muda tak hormat orang tua. Isteri tak hormat suami. Anak tak hormat mak bapa. Orang tua tak hormat, tak kasih sayang pada yang muda. Orang jahil tak hormat orang alim. Tak malu dengan orang alim yang lemah lembut. Mana ada lagi? Sampai Nabi kata akhir zaman akan terjadi la yuttaba'u alimun wa la yastahyu minal halim. Tak ada lagi dah perasaan malu terhadap orang yang lemah lembut. Tak ada rasa hormat dah pada alim ulama orang yang berilmu. Mana ada dah. Dulu je ada. Orang nak potong jalan orang tua ni minta izin dulu. Cik, jalan sini jalan dulu. Dulu. Sekarang ada macam tu ke? Sekarang ni sampai terkejut kita ni banyak. Semua pergi. Anak siapa? Wow, ya Allah. Anak siapa tu? Macam anak Bilal atau anak Bilal? Asal dah. Bukan Bilal sini kan? Ada Isyad. Oh, Izzat Bilal. Ada fungsi kita bagi pergaulan.
Sama sekali insyaAllah. Jadi tuan-tuan, main peranan nama yang kita beri kepada anak kita. Bab akhlak ni sangat penting. Orang dulu didik anak, pertama-tama dididik bab akhlak dulu lah. Macam mana nak jalan depan orang tua, macam mana bercakap dengan orang tua, dulu didik semua bab akhlak dulu tuan-tuan. Belum yang lain lagi tuan-tuan. Orang tua-tua tengah bersembang, jangan menyampuk. Orang tua-tua dulu ngajar tuan-tuan ni semua yang dah berumur ni lah dulu ni. Mak ayah kita didik pertama-tama sekali bab akhlak dulu. Orang perempuan dulu mana ada keluar rumah tuan-tuan. Duduk dalam rumah, mana ada tahu maghrib-maghrib keluar. Hari ini tuan-tuan, merebang rambut-rambut. Keluar, jalan. Dulu-dulu perempuan mana ada? Mana kenal semua-semua tu? Sopan, elok. Yang jadi bini tuan-tuan tu lah sekarang ni. Dulu tu yang dapat patu bahagia tu. Sekarang jenis merebang punya. Sepatah suami cakap, 30 patah dia. Suami pandang dia, dia telung suami dia semula. Tu yang takut suami tu. Yang hari ni suami semua jadi penakut tu. Baru bini bangun pun dah meloncat tak balik. Dulu mana tahu. Dulu mak-mak kita ni, bila bapak cakap apa dia buat? Ya. Semua diam. Hari ni kalau kita bercakap, cuba tengok. Bukan ibu-ibu lah, tapi sama kan. Semayang ni. Ini yang semayang. Yang mengaji. Kalau tak semayang tak mengaji lagi haru beru. Dulu lah dulu. Ni yang menyapa Ustaz ni. Rumah nak dibalun ni. Tak ada lah kau panggil aku buat apa. Ibu-ibu ni semayang ni. Kalau tak semayang. Rumah semayang. Baca Quran Alhamdulillah. Semayang Alhamdulillah. Telekung empat. Kadang mengaji hari-hari. Suami jawab juga. Sampai orang tanya saya lah, Ustaz tak ada apa Ustaz kat rumah saya? Kenapa? Dulu tak ada lah kuat menjawab. Sejak dah mengaji lagi kuat menjawab. Balik. Akhlak dulu. Akhlak orang ajar. Tak berani tuan. Kita bersembang dalam rumahnya. Orang datang. Anak lalu mana? Belakang. Dulu kan kopi beli gula je. Pergilah beli gula kan. Masuk pintu. Tak ada. Sekarang ni situ simpang situ lah dia lalu. Dulu ada. Tak ada. Akhlak. Nabi didik dulu tentang akhlak ni. Penting akhlak ni. Akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan makhluk. Bab akhlak ni kita tanamkan dulu daripada dulu tuan-tuan. Taat kita dengan mak bapak sampai menikah taat. Kau abah berkenan tu budak tu. Kau nikah dengan budak budak tu. Yalah. Mana ada mana lawan dulu. Yang tua-tua ni dulu lah jodoh semua orang tua carikan. Orang tua-tua lah jenis cari belakang rumahnya. Lalu dalam kampung nampak tengah sidai baju pagi-pagi dengan yang ulangan. Pagi kita yang ulangan budak ni. Kampung sidai baju semua. Dia menanya orang, anak saya tu ulang ni. Kenapa tu budak tu elok tu budak tu. Tapi tak lawa lah. Dulu kan mana dia lawa tu. Tak lawa lah. Jadi
Dia pun balik cakap dengan kita ni yang lagi ni. Mak abang tengok budak tu baik lah. Kenal tu mak kau nikah dengan budak tu. Kita kenal pun tak budak tu dulu kan. Yang ikut mak lah je. Nanti yang nikah belakang rumah tu. Tu dulu lah saya tengok orang tu kan. Nikah kat belakang rumah sekampung nikah. Tapi tak adalah lawa. Memang tak lawa lah. Kadang bapaknya handsome, maknya serabut. Kadang maknya lawa, bapak serabut. Tak tentu lah. Kadang kita pun heran tengok macam mana lah Pak Haji ni bila dapat bini macam ni kan. Tengok muka Pak Haji ni punya semat handsome, dapat bini macam ni. Serabut. Kadang tanya yang dia pula, saya lah ustaz, masa muda-muda tu jadi rebutan lah kampung ustaz. Itu kita tengok bini dia, dia rebutan ini je kan. Dah kelabu kan. Tapi dah orang tua pilih kan. Tapi walaupun kelabu 12 dah. Kelabu-kelabu pun 12, 13, 10. Tu tak kelabu tu. Dulu. Mana pernah melawan? Cuba hari ni kita cakap kat anak kita macam tu. Abah berkenan betul lah budak tu. Abah je lekah kata dia. Kita pun dia kata pahal kau suruh aku. Aku suruh kau nikah dengan budak tu sebab aku berkenan tengok budak tu buat menantu aku. Dia pula, kalau dah pandang, bakal je dah. Aku kalau mengaku tak ada dah lama. Tu cerita je. Tapi ni berani lah cakap kan. Bini tak ada berani kan. Kalau bini ada tak berani. Macam tuan-tuan kan sama juga. Lebih kurang ya. Lebih kurang dia tuan-tuan. Kalau ada ustaz pun takut, tuan-tuan tak boleh lagi takut. Kalau ustaz pun dah takut, tuan-tuan lagi teruk lah. Tak cerita kan. Lepas tak tuan-tuan. Ni akhlak. Bila Nabi dah tunjuk sampai umur Nabi 25 tahun nikah dengan Khadijah binti Khuwailid, tuan-tuan tengok. Punya akhlak Nabi, berniaga barang, jujur, amanah ni mereka berniaga ni. Nabi berniaga tuan-tuan, siapa lagi tahu lagi. Allah, akhlak yang Nabi tunjukkan sebelum diangkat menjadi Rasul. Sebelum diangkat di Nabi. Allah Ta'ala tarbiyah bab akhlak puluhan tahun. Sampai umur 40 tahun Nabi. Bab akhlak ada tuan, bab adab ada. Kita hari ni kadang-kadang mengaji tak ada akhlak, dengan orang tua tak ada akhlak, bab ibadat tak ada akhlak, semua. Sebab itu Nabi tunjuk bab adab ni apa? Bab masuk tandas ada adab, bab masuk masjid ada adab, akhlak dia. Duduk dalam masjid ada akhlak dia. Semua bab akhlak Nabi terang dulu. Sampai ada hadis mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak berjiran, adab berjiran, adab bertetamu. Jaga tuan-tuan nak pergi rumah orang pun ada akhlak Nabi ajar. Pergi rumah orang, Assalamualaikum. Tak jawab, tunggu je. Assalamualaikum, tak jawab. Bagi 3 kali tak jawab, balik. Ini pergi rumah orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rumah tak kunci tu. Tak ada orang. Assalamualaikum. Dulu tingkat naku tu, tingkat bukan dengan ni jenis yang buka ni. Siap buka. Assalamualaikum. Tingkat tu, tapi tak jawab. Dah salam tak jawab, balik lah tu tunggu ni. Mana adab, mana akhlak Nabi tunjuk, mana? Nabi tunjuk semua lintas. Masuk masjid, keluar masjid. Masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa. Orang masjid pun punya bagus. Tulislah doa depan tu. Doa masuk masjid, doa keluar masjid. Tak kat baca. Adab kan? Adab. Semua ada adab. Adab bertetamu, pergi rumah orang. Adab berjiran. Adab berjiran pula, tengok jiran tu siapa, bukan Islam, orang Islam, kerabat. Semua ada adab-adab. 40 tahun sampai umur Nabi. Bab adab dia tentukan. Nanti tunjuk bab adab, bab akhlak. Kita hari ni mana pergi benda tu? Tak ada. Adab makan, adab tidur, hatta masuk adab bilik air tu kan. Dalam bilik air tu nak masuk pun ada adab dia.
Hari ni orang langgar hadis kan. Sampai di Mekah hutan tak ada adab masuk bilik air. Bukan kat Malaysia, kat Mekah. Bawa cuma haji, bawa cuma umrah. Dan tanya mana kain basah bilik air? Tak ada Ustaz. Nabi tu. Masalah bulannya tak usah seorang. La ilaha illallah. Ada lah kain basah. Seorang pun kena Ustaz. Adab Nabi tunjuk. Nabi dengan isteri sendiri pun tak pernah tengok, tak nampak. Kita habis semua nak tunjuk. Mana adab kita? Itu bawa adab, adab. Settle 40 tahun sampai kahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Diangkat jadi Rasul, diangkat jadi Nabi. Baru dua benda yang Nabi bawa pulang. Sebab jaga adab dulu. Aku nak tunjuk kau, nanti kau nak beradab dengan Allah Pencipta. Dia ajar adab Nabi 40 tahun. Bila adab Nabi Muhammad, orang dah tengok hebat Muhammad ini, mulia sungguh jadi. Kan adab-adab akhlak dia sangat baik, terpuji sungguh. Sampai nama tak sesia lah Allah Ta'ala kata, nama kau Muhammad Al-Amin. Gelaran demi gelaran dia dapat, terpuji demi terpuji dia dapat. Akhlak Nabi. Allah kata dah cukup. Hari ini aku angkat kau jadi Rasul, jadi Nabi. Bila diangkat jadi Nabi, apa yang dibagikan Nabi Muhammad, aku bagi dua tugas penting untuk kau Muhammad. Apa tugas itu? Pertama, kau kenalkan hamba-hamba ini pada aku. Kau kenalkan umat kau itu pada aku nanti. Siapa aku? Dengan akhlak yang kau tunjuk tu, nescaya dia akan ikut cakap kau. Pasal itu bab akhlak dijaga dulu. Ya. Akhlak Nabi SAW, Nabi jaga sungguh-sungguh. Tak pernah berbohong, tak pernah semua, tak pernah. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila Nabi Muhammad cakap, kalau Muhammad yang cakap, semua apapun yang dicakap semua aku percaya, dapat gelaran As-Siddiq. Maka Nabi Muhammad diberi tugas pertama, mengenalkan Allah. Kenal Allah Ta'ala. Nabi Muhammad pun kenalkan Allah. Di saat bila? Di saat orang Arab mereka duk sembah berhala. Duk kalut sembah berhala. Habis semua berhala dia buat sembah. Nabi Muhammad datang kenalkan Allah. Belas tahun Nabi Muhammad kenalkan Allah. Kita kenal tak Allah Ta'ala? Kalau kita kenal Allah Ta'ala, kita tak hidup macam itu. Orang yang kenal Allah, yang sentiasa Allah Ta'ala diingatannya, dia tak ada rasa takut melainkan hanya pada Allah. Dia tak ada rasa cinta melainkan hanya pada Allah. Tak ada yang disembah melainkan hanya Allah. Tak ada hukuman selain hukuman Allah. Tak ada tempat, semuanya Allah. Tak ada tempat pengharapan melainkan hanya kepada Allah. Kalau dia kenal Allah, kita kenal ke Allah. Kalau kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya ada 5 perkara yang kita kena harus ingat. Aku tidak redha melainkan hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang diredai melainkan hanya kepada Allah. Apa sahaja perintah Allah, aku redha. Apa sahaja kehendak Allah, aku redha. Ini orang yang kenal Allah. Nabi bawa pasal itu pertama-tama Nabi bawa apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada siapa-siapa melainkan Allah. Aku naik saksi, tidak Tuhan melainkan Allah. Nabi kenalkan Allah. Tak ada siapa-siapa melainkan dia, kata Nabi. Maka Nabi kenalkan Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah. Nabi kenalkan semua. Siapa Allah? Belas tahun. Tak kenal juga kita dengan Allah. Tak kenal. Jadi bila tak kenal, tak rasa lagi tu. Kan? Tak kenal, maka tak cinta. Cinta ni bila datang? Bila kenal. Kita kenal isteri kita betul-betul, datang rasa cinta tu. Pasal itu pernikahan bukan kerana nafsu.
semata-mata. Kerana kita kenal dia, kita cinta kat dia, sayang kat dia, bukan hanya semata-mata kerana nafsu. Kalau tak kenal, maka tak ada rasa cinta, tak ada rasa rindu, kita bernikah dengan dia kerana apa? Kerana hawa nafsu. Selepas sempurnanya nafsu kita, assalamualaikum, tinggallah kau, aku tak heran. Sebab aku nikah pun kerana nafsu. Bukan aku kenal kau pun, bukan aku cinta kat kau pun. Contohlah tuan-tuan, dulu masa mula-mula kenal, masa nikah, sayang tak dia? Sayang kan? Cinta lah. Sampai ke waktu bercinta tu, plastik ringan pun kita berat. Punya teruknya. Yalah, jumpa lah yang budak-budak ni kan. Dia dating lah. Dia belilah barang pula plastik kan. Ramai bawa. Tak apa, berat tu. Plastik ringan dia katanya berat. Tak gila nama. Ringan dia katanya berat. Yang perempuan tu percaya nama apa? Bagilah kat dia. Apa itu yang lelaki kan, boleh dapat jadi lelaki yang kuat. Kena tipu je lah kau pergi hidup. Gila dia bawa plastik berat. Padahal pada tu ringan dia pun kan. Hari ni bakul ikan minyak bakul apa? Hari itu pun berat. Yang berat dia katanya ringan, dan ringan katanya berat. Pasal betul. Cinta dah tak ada. Cuma dia orang dia tak faham. Yang laki tak berapa nak cinta ke dia kan faham pun. Pergi minum, belegang, balik ji? Ya. Tak ada buat apa-apa ke? Buat apa? Mau rumah? Pandai lah dia. Bukan kata tak lah, kata tu. Tapi ni semua sama, dia macam cakap banyak. Kau laki ingat kan? Tadi aku makan kecanai. Ni bungkus kecanai. Siapa ni? Oh, mana? Kadang bertegur dulu. Saya biasa minum tu, saya tahu lah. Saya tengok kadang-kadang malah cakap ya. Yang semua tak ingat bini. Saya tanya ibu, betul tak benda ni? Bawa balik tak? Ada? Mana tu? Jujur-jujur cakap, jangan takut lelaki. Apa takut? Dia takut ke ibu. Ni semua suami ni takut dalam. Bukan takat ini je. Firaun pun takut ke bini tu. Firaun tu. Punya ganas orang. Punya teruk je orang sikit-sikit nak bunuh. Dengan bini, lemah longlai dia. Saya cakap punya. Baru dia panggil abang on dia. Habis. Dulu lah Asyam tu pernah panggil Firaun tu. Firaun siapa tak kenal, sikit-sikit nak bunuh. Bila Nabi Musa masuk anak dalam kotak tu, Akhtar dah keluar nak bunuh. Dan nak bunuh kan, dia kata, bunuh. Apa kata Asyam? Bang, kita pun tak ada anak, bang. Kita buat anak, kata abang on jadi panggil tu. Apa kata Firaun suka? Anak terjemah Melayu lah. Apa dia kata? Suka hati kau lah. Suka hati kau. Nampak dia panggil apa? Abang on tu. Yang kau orang ni panggil laki. Orang tua ni mana? Orang tua. Masa dia suka pergi kedai minum yang ada Indon tu? Dah tua macam ni apa ni panggil dia abang? Tak gagap ke tu? Dia ada umur dia dipanggil dia abang. Kalau Indon lah, ada teruskan anak kurang lah. Saya ingat lagi tu. Tua tu dia keluar dah. Panggil dia, bang. Gagap tu. Mula dia minta kopi jantan terus. Berasa macam muda beli. Dia punya layanan tu. Kat rumah, tolong buat kopi, minum je. Waktu je manis. Subhanallah. Okay. Tapi bukan sini lah. Tapi sama je. Okay. Cuba balik, sekarang panggil balik. Bukannya orang tua ni mana? Atuk kau ni mana? Jangan panggil macam mana orang Indon tu panggil. Dia semangat sikit, rasa macam muda balik, walaupun dah tua kan. Ini suruh kopi pun minum je. Awak tu dah macam mana? Otong kaki siapa tahu. Tolonglah kejap. Dia pergi buat, tapi buat dia tu macam selalu kacau, tak dengar pun. Hari tu sampai ke tengah rumah ni. Setekor pun minum.
Habis kan simpan lah. Yang laki pun satu bodoh, dia tanya pula, kau ikhlas ke tak ni? Ikhlas lah. Aku tahu. Jangan ditanya dia dah buat tu, dah tahu. Cara dia tu dah tahu. Biasa mengacau tak macam tu. Biasa ngacau buat selu. Ni dah sampai tengah rumah dengar. Tak, kita sampai. Kita tanya pula. Tak payah tanya lah. Nabi kenalkan Allah kat kita ni puluh tahun. Belah tahu dia kenalkan. Kenal Allah Ta'ala. Dia belum suruh apa yang Tuhan suruh. Dia cuma nak kenalkan siapa Allah Ta'ala ni. Bila kamu dah kenal, kamu datang rasa cinta, datang rasa rindu pada Allah. Nanti tak payah suruh, tak payah cakap, kau akan buat. Sebab cinta ni tuan-tuan, ni yang datang sembahyang ni. Ada rasa rindu kat Tuhan ke datang tadi? Jujur-jujur lah ni masjid ni yang bohong ni. Tadi datang sembahyang ni kerana rindu kat Tuhan ke? Kerana cinta ke? Kerana rindu ke? Kerana datang memang nak sembahyang maghrib, malam ni ada maulid. Itu cakap dia. Kalau kerana rindu datang tadi, pukul 6 dia sampai di sini. Bukan tunggu panggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru datang. Itu pun bini tegur. Bang, dah azan dah. Dah azan dah. Dah pagi kau bantu. Tu dah kau bantu tu? Imam tu macam panjang tu. Tu kata rindu. Itu. Macam tu kau rindu Allah. Macam tu. Tuan-tuan tanya orang bercinta tengok. Dia nak jumpa yang dicintai. Berjanji pukul berapa? Pukul 1 tengah hari. Datang berapa? 11 tengah dah sampai. Pagi-pagi buta dah balik dia. Nak bila? Jumpa girlfriend. Pasal apa? Rindu yang berkobar-kobar nak jumpa girlfriend ni. Tu tanda rindu. Kita rindu macam mana? 12.56 datang berapa? Kedua. Pasal-pasal kan? Rindu ke Tuhan. Tentu rindu. Saya tahu datang ni ada beberapa sebabnya. Pertama, nak dapat pahala 27 dalam jemaah. Kedua, tak ada kedua ni nak dibantu bayar. Rindu lah. Pasal apa tak rindu? Tak kenal Tuhan. Bila tak kenal Tuhan, tak rasa cinta, tak rasa rindu, nak kesebut nama dia. Nak kesebut tak rindu, tak cinta. Orang yang rindu, yang cinta je, cakap-cakap sikit dia sebut nama orang tu, cakap-cakap sikit dia sebut nama perempuan tu, cakap-cakap sikit macam tak ada orang lain lah. Dia je sebab rindu dan cinta pada dia. Kita ni rindu dengan Tuhan macam tu lah. Jajak tinggal Allah Ta'ala, jajak ingat Allah Ta'ala, jajak sebut nama Allah Ta'ala. Buat apa pun ingat Allah Ta'ala. Nak buka pintu pun bismillah, nak pergi suai lampu pun bismillah, nak buka pintu kereta pun bismillah. Tu nama dia ingat Allah pasal dia rindu, dia cinta. Aku nak kenal sangat-sangat. Aku rindu sangat dengan Engkau ya Allah. Aku tak boleh lupa nama Engkau ya Allah. Aduh. Tadi kita ni yang pakai kopiah, pakai serban, pakai baju ni. Ada baca bismillah tadi? Ada. Bismillah. Ada. 100 orang rindu. Okay. Tu tadi turun dah sampai sini dah. Dah sampai dah. Naik motor, naik kereta tadi turun. Kalau rindu, teringat, ya Allah, Engkau dah sampaikan aku, ya Allah. Makasih ya Allah. Puji lagi sikit. Alhamdulillah. Jadi, perempuan main sebut tadi. Rindu pada Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat. Nabi diutus oleh Allah nak kenalkan Allah. Kalau dah kenal Allah, tahu sifat Allah, af'al Allah, tuan-tuan, tak ada sifat sombong kita, tuan-tuan. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada sifat ujub kita. Tak ada sifat riak kita. Sebab semua tu dari dia, bukan dari aku. Sedar dirilah maksud dia cakap Melayu dia.
sedari lah kan. Kita ni apa? Tak ada apa. Tapi kau tak sedar diri, itu yang jadi sombong. Tuan-tuan, kalau di hotel-hotel banyak joki, parking kereta lah, yang tolong parking kan. Dia kena sedar diri, dia tu cuma joki je. Tolong hantar parking kereta dia. Datanglah kereta mewah ni, hebat-hebat ni, Rolls-Royce semua ya. Tak situ turun, dia ambil kita tu. Kau tak sedar diri tu yang bawa tu rasa belakang macam dia punya tu. Kau tahu tak sebenarnya? Kau pinjamnya, kau tolong parking ni tu. Ni yang dia bagi ni, dia suruh tolong guna je dulu. Besok nak tanya balik ni. Hak aku ni, kau jangan sombong. Sebab sedar diri, yang ni bukan aku punya. Aku pun pinjam kat dia je. Kalau yang peminjam ambil balik, aku nak kata apa? Aku nak kata apa? Ni kesihatan yang dia bagi ni, dia bagi pinjam ni. Kalau dia ambil balik, apa macam? Jadi jangan sombonglah dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Bila-bila waktu dia boleh ambil balik, anytime. Tu cakap jauh dia. Dia boleh ambil tu tak? Hak dia. Tu yang Nabi perkenalkan kita dengan Allah. Kau kena ingat, ini semua Allah Ta'ala punya. Ini barang dia. Kau jangan sombong, kau jangan riak, kau jangan ujub benda ni. Ini dia punya ni. Sekelip mata je kena ambil balik. Kau lelap, dia ambil terus. Tak sampai seminit kau pejam je mata, zop dia ambil. Allahu Akbar. Berapa ramai manusia yang diambil nikmat oleh Allah dalam sekelip mata. Kita pun gelek kepada macam mana dia ni dulu kaya tu, betul? Sekarang tu blacklist, bankruptcy tu. Bila kaya contoh, macam mana orang boleh jatuh bankruptcy tu? Nak apa? Allah Ta'ala kata kun fayakun, jadi aku ambil cabut nikmat. Punya banyak duit, Tuhan bagi kenciman yang darah tinggi jantung, cukup 3 sifat. Apa macam? Makan tak boleh, minum tak boleh. Tuan ni, saya tak boleh, saya macam ni. Tuan ni kan, saya gaul tak boleh. Udang jangan gaul. Ni kambing jangan darah tinggi. Ni orang, saya tak boleh banyak air tawar tu. Duit punya banyak, semua Tuhan tak bagi makan. Yang kita tak berduit ni semua boleh melantak. Duit tak ada, tapi melantak lah tu. Udah kalah kan? Boleh. Sotong, kambing, tuan tak ada gaul kan? Gaul tak ada, gaul tak ada. Duit dia tak ada. Duit tak ada, semua tak ada. Tapi makan, mujur lalu melintang patah. Tolak batu dengan kayu punya. Yang lain kau letaklah. Tuan, oren tuan, boleh. Jus, boleh. Semua boleh. Semua. Tak ada pantang. Tak ada pantang jumpa. Saya ni dia kata pantang jumpa je, tapi duit dia tak ada. Duit tak jumpa-jumpa. Yang banyak duit, tu tak boleh. Ini tak boleh. Saya pernah lah bawa jemaah umrah dan haji. Pakej paling mahal dia ambil kan. Dia buat bypass. Duit banyak kan? Apa nak buat? Saya kata tuan, kalau tuan nak pergi haji ni, tuan ambil pakej paling mahal yang selesa. Tuan pun nak buat apa dah? Duit, tuan pun dapat bypass semua. Dia pun ambil 120,000 tuan pakej. 2 orang 240,000. Dia gunakan duit dia tu, dia lah betul Ustaz. Nak buat apa lagi dia tu? Kalau saya ambil 240,000 pun meninggalkan Mekah, alhamdulillah. Tapi itu boleh balik ke Malaysia dia. Balik Malaysia, tak lama meninggal dia. Dia berbandu lah 240,000. Nak makan tak boleh, minum tak boleh. Hotel 24 jam makan dia. Sampai jumpa saya balik. Ustaz bagi tahu Arab tu, tak payah hantar makan, saya pun tak boleh makan. Begitu. Ustaz ambil lah makan, aku lah bilang. Aku tak ada duit. Aku duit tak ada. Lepas tu pula, dia tak boleh makan, aku boleh makan. Dia banyak duit, tak boleh makan. Aku duduk makan. Arab hantar buah, hantar. Itu dia pun tadi, Ustaz tak ada pantang jumpa je tuan. Tak apa Ustaz makan, ada rezeki Ustaz. Kan? Saya tu Allah Ta'ala cabut nikmat sikit dia. Dia bagi semua-semua.
motor, duit banyak semua-semua. Makan dia tadi bagi. Ada dia. Air ni ada. Air ni tak payah duit banyak. Air ni mesin. Tak payah sampai berjuta duit. Kat masjid lama-lama air ni. Memang ustaz pun air ni dia dapat selubut. Penceramah mana pernah dapat air teh, air 5, air 10, air. Ni dah air pun. Punya kedaput di masjid. Bagilah berceramah. Ceramah bagilah. Daripada dulu 23 tahun dah ini lah ini. Pernah bola jam, bola gelar. Nak gelar, jam. Gap, gelar. Pernah nak betul ni betul kecil tu. 23 tahun lama. Itu punya kan 2 jam dah. 2 jam apa air sejuk. Bagilah bila air suka. Kan? Mana ustaz yang minta? Minta lah. Nasib malam penceramah ni lah air ni dapat. Itu pun orang marah. Dah lah air ni pun kena marah lagi. Tapi 23 tahun saya ngajar tuan, saya cuma dapat 5 tempat je yang fresh orange dia bagi. Mana Ipoh, di Selangor ada 23 tempat, di Ipoh dia tahu lah. Ini kalau ustaz kau pakai air sejuk memang kau dapat malam. Ipoh siapa? Air tertentu tak twister dia bagi ni. Dapat aku twister memang aku lepas kau. Cara ini. Baginya gelasnya. Nampaklah cantik sikit ada kaki. Kalau tak tu gelas hadiah Maggi tu. Beli Maggi dapat gelas, beli buah dengan. Itulah gelas ustaz. Yang ini okey sikit lah, adalah kaki sikit. Biar air sejuk betul lah. Itu sebab aku tak minum, aku diam, alah aku minum. Air sejuk. Kalau air, minum air suka okey lah. Itu. Besok ingatlah, aku dah bagi tahu ni. Dah hit lah dekat AJK masjid tak lepas ni. Kau panggil aku, kau letaklah minum ais. Fresh orange kau baru beli twister mesin baru letak situ. Kalau tak minum kau beli. Ni buat balik pun air dah banyak kat rumah. Siapa dah nak bertegur gayunya macam mana? Saya kalau ceramah ada 5 tempat je. Sepanjang 23 tahun tu saya dapat air twister, anggur. Sebab itu pun dah 3 kali 4 kali baru tu cukup. Kau ustaz, saya ambil beli. Tapi tak apalah saja juga. Tak adalah kita. Tuhan tahu. Kalau dia bagi anggur kamu 3 jam tak habis. Allah Ta'ala kenalkan kita tuan-tuan. Dia suruh kenal dia. Nabi kenal lah. Nabi hantar Nabi itu untuk kenal Tuhan. Supaya sentiasa ingat Tuhan. Ingatlah Allah Ta'ala. Sebutlah nama dia selalu. Sampai datang rasa rindu ni. Cinta. Buat apa pun bukan kerana nak pahala nak apa. Tapi aku buat kerana rindukan dia. Cintakan dia. Sebab dia buat aku pun pasal rindu dan cintakan Muhammad. Kerana Muhammad ini jasa daripada kita dapat hari tuan-tuan. Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi ni tuan-tuan. Bulan dan matahari ni tuan-tuan. Siang malam ni pasal apa? Pasal teringatkan kita hamba dia. Rindu cinta dia kat kita. Ni ingat dia kat kita. Dia buat benda tu semua. Tak payah minta buat langit. Dia buatkan langit. Aku tahu kau perlu langit. Aku buatkan matahari dan bulan. Aku tahu kau perlukan itu. Aku buat. Aku ingatkan kau. Apa ingatan kau pada aku kata Tuhan? Apa ingat kau? Nabi diutus oleh Allah untuk kenalkan Allah tuan-tuan pada kita. Tapi kita tak kenal juga dia tuan-tuan. Yang kita sibuk apa tuan-tuan? Kita gantung nama Allah, kita gantung nama Muhammad, gantung kat Injil, gantung nama sini. Ini tak ada apa lagi. Ada gantung Allah sebelah, Muhammad sebelah. Sebut tak gantung je. Dalam rumah gantung air kursi, baca tak juga, asyik gantung ke dia. Tulis khat pula yang kita tak faham dah tu, digantunglah rumah dia. Kapal Nabi Nuh, ayat Quran kan, dia pun tak tahu baca. Ayat apa tu? Dia kata bahtera Nabi Nuh. Ayat apa tu? Saya tak tahu lah, tapi itu bahtera Nabi Nuh malu. Tu gantung apa? Cantik dia sangat. Nampak apa?
kenal Allah Subhanahu wa taala kita ini. Kalau kita hidup kenal Allah, tak ada perasaan apa-apa tuan-tuan. Tak ada kita sibuk dengan gelaran. Tak ada kita sibuk nakkan gelaran. Tak ada. Sebab tu Allah Ta'ala punya semua tu. Bila ada gelaran, dia jadi sombonglah sikit tuan. Lain tuan-tuan, awak ada gelaran dengan tak ada gelaran ni lain tuan-tuan. Lain rasa tuan-tuan tak tahu lah. Tak payahkan tuan-tuan ustaz pun. Dulu orang panggil nama je, tak ada rasa apa. Bila dah balik orang panggil Al-Fadil, Ustaz, lain. Tentu lah. Ada beza tak orang panggil Datuk dengan tak Datuk? Ada beza tak rasa? Datuk, lain rasa tu. Manusia ni dia bukan ada lebih kelebihan. Bila ada kelebihan tu dia rasa bangga lah. Saya lah tuan-tuan, bukan tuan-tuan lah. Tuan-tuan saya tak tahu lah, saya ni jangan dibagi gelaran lebih, mula meloncat. Meloncat kan. Naik kereta mewah lah. Awak tak pernah kereta mewah kan. Kita besok kita buruk kan. Tak rasa apa lah jalan bersepak kan. Tapi bila datang sini orang bawa naik kereta mewah tu, rasa nombang ni pun rasa macam dia punya. Orang pun tengok kembang semacam. Tahu tak kesan dia? Pasal tak kenal Tuhan lah. Kalau kenal Tuhan, apa tak peduli pun. Ini semua pinjaman dari Allah. Gelaran haji tuan-tuan, kadang letaknya tak panggil haji. Kadang tulis nama tak bawa haji, saya sebut ni haji. Kadang kita panggil Man. Man, oh bodoh. Haji Man. Tak dengar kau panggil. Dengar kau panggil orang lain. Dia tahu orang panggil dia. Tinggal lagi kau tak panggil haji. Aku dah habis 10,000 kau tak panggil haji. Orang tak panggil Ajah kan? Ojak. Baru nak nyaut. Kalau panggil Dimah. Tak nyaut dia. Sebab benda tu tak kenal Tuhan lah. Tu yang jadi riak tu, jadi ujub, jadi sombong tu. Nak panggil juga gelaran tu. Macam tuan-tuan lah panggil ustaz. Saya tak heran pun tuan-tuan tak panggil ustaz. Tuan-tuan lah yang panggil. Kawan-kawan tak panggil ustaz. Main ui-ui ya. Tak ada. Aku ustaz kata. Udah. Ustaz apa? Dulu kat Mesir pun main. Kalah beli ayam. Bangga apa gelaran? Tuan-tuan lah yang panggil ustaz. Tuan-tuan lah. Tuan-tuan tak kenal saya. Datang pakai jubah, pakai sorban. Tuan panggil ustaz. Ciumlah tangan kan. Salam cium tangan ni. Pasal tak boleh cium tangan ni. Kalau tak apa pun cium tangan. Bini haram tak cium pun. Bini pun salam tak cium tangan bukan. Kadang kecil hati kan. Orang suruh masjid semua salam cium tangan. Bini tak cium tangan. Berasa kat cikgu kan. Aku punya bini. Tegur lah bini kau tahu tak orang masjid yang tua muda salam cium tangan aku. Kau bini masuk tak cium. Dia orang tak kenal awak. Dia kata saya kenal awak. Sepatah dia beritahu. Dia tak tahu background awak. Dia tahu macam mana saya nak cium. Dia kata awak subuh pun lambat. Zuhur pun lambat. Jom nak cium berkat apa. Orang masjid tak tahu sebab awak datang awal. Dia tahu. Itu dia cium tangan dia berkat lah maknanya. Rumah syarat. Terdiam ke tak? Tersentak. Tuan-tuan lah yang bagi gelaran tu tuan-tuan lah. Padahal tak ada apa pun. Gelaran Al-Fadil, Ustaz, Datuk, Doktor, Profesor. Tuhan kata besok nanti nak tanya. Dia tak ada panggil gelaran tu. Waktu turun dia. Tak ada Al-Fadil sini. Kau tunggu tongkat aku jadi. Aku nak hebat kau. Tak payah bangga lah. Tak payah bangga. Apa yang kita nak bangga ni tuan-tuan? Apa yang kita nak bangga ni? Tuan-tuan. Sebab tak kenal Allah lah datang penyakit bangga. Kalau kenal Allah, bangganya tak ada, sombongnya tak ada, riaknya tak ada, apa pun tak ada. Sebab kita datang pun zero. Kita datang ni kosong. Tak ada apa. Apa nak bangga? Datang pun
berkosok. Tak dapat dah. Tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala dah kenal, apa yang kita buat ni semua pasal rindu pada Allah. Pasal cinta lah, pasal dah kenal dia kan. Taklah rindu nak buat, cinta nak buat. Tu ingat kat dia, tak sabar nak jumpa dia, tak sabar nak cakap dengan dia. Kalau boleh nak mengadu dengan dia selalu, sebab aku rindu kepada ya Allah, aku cinta kepada aku, nak mengadu banyak benda ya Allah. Oh, kita mengadu dengan dia. Ni tak rasa rindu, tak rasa cinta, pasal tak kenal, nak ngadu pun tak. Tu yang tuan-tuan malas baca Quran. Tu Quran susun cantik. Pasal tak rasa rindu nak cakap dengan dia, nak ngadu dengan dia. Sampai orang tengah tidur pun nak jumpa dia, nak cakap sekali dengan dia. Tu yang makin tengah malam tu. Pukul 4 bangkit, pukul 3 bangkit. Nak cakap dengan yang dirindui. Kalau boleh kita berdua je cakap. Jangan ada orang lain dengar, jangan ada orang lain nampak. Orang tengah bercinta, tengah rindu, tuan-tuan. Ada rasa tu? Tak ada. Tu yang jam loceng berbunyi pun boleh tutup. Orang yang rindu, yang cinta Allah, dia bangkit, tuan-tuan. Piramli buat filem, tuan-tuan. Piramli buat filem. Tuan-tuan tahu tak filem yang Piramli buat, yang dia bangkit tengah malam macam ngigau tu. Mula dia tidur nak jumpa tu kan. Apa nama yang cikgu, apa nama tu kan, anak dia tu kan. Apa nama tu, Merdeka ke apa nama tu, Merdeka Menyelapu ke apa. Sampai ngigau nak bangkit nak jumpa perempuan tu. Sampai ngigau lah. Ni kita rindu ke Allah Ta'ala? Jadi macam tu. Sampai tak sabar nak tunggu pukul 4 pagi, 3 pagi ni, nak jumpa dia, nak cakap. Kalau boleh aku berdua dating dengan dia cakap. Menangis mengadu dengan dia, cakap dengan dia, merayu dengan dia. Ada rindu tu? Tak ada. Nabi kenalkan Tuhan 13 tahun lah dia kenalkan Tuhan kat kita. Tak ada rasa rindu pun. Tak rasa cinta pun kepada Allah. Habis dia kenalkan Tuhan, dia mengharapkan aku, kalau kau dah kenal Tuhan, kau buatlah untuk yang kau dah kenal. Barulah datang perintah syariat. Nah, datang perintah syariat, tuan-tuan. Syariat tu dia suruh buat. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal dah rasa rindu dengan dia. Tak payah paksa. Aku nak buat, aku nak lakukan. Tuan-tuan tengok kalimah Allah tak? Alif, lam, lam, ha tu tuan-tuan tengok kan? 4 huruf satu kalimat. Tapi dalam huruf tu ada huruf yang kelima, tuan-tuan kan? Ada tak alif kat atas tu? Sabdu kat atas ada tak? Ada kan? Yang kelima tu? Tu nantilah kita simpan. Bila dah kenal, tahu Allah Ta'ala ni sifat dia apa, nama dia apa dia suka, maka dia suruh buat yang 5. 5 tak apa benda. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ajar kita, Nabi ajar kita macam-macam. Maka dia perintahkan syariat. Ni yang Allah Ta'ala suruh kau buat dah. Coba jangan harap apa-apa. Dia tahulah bagi. Dia perintahkan kita buat. Dia suruh kita solat. Cakaplah dengan Tuhan dia elok. Sebutlah nama dia elok. Betul-betul lah sebut. Sebab kau dah kenal dia. Dia suka yang bersih, kau bersih lah. Dia suka yang cantik, kau cantik lah. Dia suka wangi, kau wangi lah. Kan? Nabi dah kenalkan Tuhan. Apa Tuhan suka? Sifat dia. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Kan? Tuhan tak terima benda melainkan benda yang suci bersih. Nabi beritahu kan? Jadi kita nak buat, nak hadap dia ni, kenalah bersih dulu. Nak dirikan salat, bersih lah. Sebab siapa suruh ni? Allah Ta'ala yang nak ni. Pakai lawa-lawa, nak hadap dia kan? Wangi-wangi. Sebab Nabi kata, ni sifat Tuhan, ni dia nak, ni dia suka. Jadi kau buat benda ni lah, supaya dia bertambah cinta dan rindu kat kau. Engkau bertambah cinta dan rindu, dia pun cintakan kau. Kalau dia dah cintakan kau, kau tak minta pun dia akan bagi. Kau tak minta pun dia bagi, sebab dah cinta kan. Dia pun suruhlah kita buat ibadat. Buatlah ibadat, syariat untuk. Apa dia syariat? Ibadat. Apa syariat? Muamalah. Apa syariat? Munakahat. Apa syariat? Jenayah.
hadap dia. Pasal dah kenal Tuhan, Tuhan pun kata, ni kau kena buat ni, buat ibadat. Sebelum ibadat ada syarat dia. Apa syarat dia? Tuhan ni kan aku dah kenalkan kau. Tuhan ni kan dia suka bersih, dia kan cantik, semua dah kau dah kenalkan. Kau buatlah dia elok macam mana dia nak. Maka sebelum kita ibadat, kita bersihkan diri, buang sifat-sifat kotor, dosa-dosa ni semua buang. Nak ngadap dia. Tuan-tuan nak pergi Mekah, kena bersih diri dulu. Pasal itu tuan-tuan, orang nak pergi Mekah, saya ngajar dulu tuan-tuan. Saya kata, tuan-tuan, nanti dulu, jangan pergi dulu. Kalau tak bagi Ustaz, bersihkan diri dulu. Bersihkan diri dulu. Bila nak pergi Mekah, nak daftar, bila orang daftar, kita bagi tahu dia, tuan, sekarang tuan dah daftar kan? Selalu bila dah daftar, apa dia tanya? Apa yang dia tanya? Selalu bila tuan-tuan mendaftar kat tabung haji, apa tuan-tuan tanya? Tuan-tuan akan tanya, bila saya boleh pergi ni? Itu tanya kita kan? Soalan kita, dia pun jawab lah. Tabung haji pun jawab. Tuan, insyaAllah paling cepat pun 2087 besok. Kira umur 2 kali meninggal, 2 kali hidup. Tak baik itu. Yang kau tanya dia buat apa? Yang kau tanya tabung haji tu buat apa? Kau ingat kau nak pergi rumah dia? Kau nak pergi rumah siapa ni? Rumah Allah Ta'ala. Siapa Tuhan dia Allah Ta'ala? Kau tanyalah Allah Ta'ala. Yang kau tanya tabung haji tu sih. Yang tabung haji tu sedap jawab 2087. Rumah kau kau. Kenapa nak pergi rumah kau? Patutnya orang tabung haji jawab, tuan, kalau rumah saya, hari ini saya panggil tuan. Tapi saya ni bukan rumah dia, saya ni postman. Tolong bawa dia. Tuan minta dekat dia. Minta kat tuan rumah. Ya Allah, kau panggil aku nak tamat kau. Jadi kau panggil aku, ya Allah. Jadi tuan kata, aku boleh panggil, tapi kau bersih lagi kau dulu. Aku ni tak suka orang kotor-kotor datang ke aku. Itu sebab bila dah daftar, jangan tanya dia. Orang tabung haji dah daftar, jangan beritahu bila boleh pergi. Ada je orang daftar sekarang ni, tahun ni daftar, dulu kan. Tahun tu dia boleh pergi. Ada kadang-kadang 2-3 tahun dah pergi, kata 2080 besok, tapi dapat pergi. Orang baik kan? Ini guna kabel lah ni. Ada boleh tuduh dulu. Mana faham lah orang macam ni, dia faham lah. Macam tu lah. Allah, baru lalu minum. Barulah laju sikit. Hebat macam ni. Dalam tu kan pergi beli presoret. Aku nak kena balon juga. Kalau tak balon tak merasuk. Tuan-tuan, tabung haji patutnya bagi tahulah tuan. Dah daftar kan? Okey, dah daftar ni tuan. Sebab ni nak pergi rumah Allah Ta'ala ni. Bersihkan diri. Pertama, pergi jumpa adik-beradik dulu. Musuh-musuh ketat semua tu pergi jumpa. Minta maaf. Ajarlah dia orang ni. Sebab itu saya beri kursus haji. Saya tak suruh dia buat benda lain. Ni tuan nak pergi haji, nak pergi. Pergi balik dulu. Pergi jumpa adik-beradik dulu. Kenapa Ustaz? Pergi minta maaf dengan dia orang. Jumpa. Bersihkan, lembutkan hati. Nak ngadap Tuhan. Ni bukan nak ngadap main-main. Jumpa adik-beradik dulu. Yang musuh ketat yang berpuluh tahun tak jumpa. Pergi jumpa dulu. Jumpa adik-beradik kita. Ni, pas darah kita. Panggah. InsyaAllah lah saya nak pergi Mekah. Bila? Tak tahu lah. Bila? Dah daftar lah? Dah. Bila? Pagi tadi. Pagi tadi kau daftar. Habis tu? Tak ada maknanya kalau pagi tadi. Tunggulah 10 tahun besok. Ni bukan nak pergi mak panggah. Saya nak pergi mak Tuhan. Kalau mak panggah mungkin lah. Itu dah tanya mak panggah dulu. Tak maafnya. Saya nak minta maaf. Nak bersihkan diri lah. Pergi jumpa dulu. Panggah minta maaf aku semua. Ni dulu aku ada hutang. Aku nak bayar hutang. Semua ni aku nak minta maaf dulu semua lah. Lambat lagi. Bukan rumah kau. Dan minta maaf semua sekalian. Sembahyang taubat. Ya Allah, kau ampunkan dosa aku, ya Allah. Aku tinggi nak tahu kau, ya Allah. Kau panggil aku secepat mungkin, ya Allah, datang kau. Allah Ta'ala tengok dah bersih. Allah Ta'ala, kau orang yang layak datang rumah aku. Baik. Dia jemput orang pun heran. Kau kata lambat lagi. Tak tahu rezeki Allah Ta'ala panggil. Atau kata aku
memang aku lah nak bagi bila. Nampak? Duk sibuk, duk kalut. Bila boleh pergi. Dia sebut 2076, kita umur dah 45. Campur, dah masuk ke kubur. Saya ngajar haji tuan. Saya tak kenal pasal itu jemaah saya. Saya bukan suruh orang pergi haji dulu. Saya pergi minta maaf dulu. Jumpa adik-adik ke dulu. Sebab ada satu kisah tentang jemaah saya. Jemaah saya ni tentang mengaji dengan saya. Duit banyak, semua ada. Alhamdulillah. Muda lagi. Baru 30 lebih 40 jam tu lah. Satu hari dia tanya kepada saya, dia kata, Ustaz, mak saya bising kepada saya, Ustaz. Kenapa bang? Dia kata saya duit dah ada apa semua, tapi tak daftar ke tabung haji. Ya. Bila nak pergi haji, dia kata tu ipar apa tu pun dah nak pergi haji dah. Tengok, kau tak daftar, bertahun lah kau dapat sok pergi haji. Macam mana saya nak buat, Ustaz? Kau bercakap kat mak kau, cakap dengan dia, nak pergi haji ni tak daftar pun kalau Tuhan nak panggil boleh pergi. Budak ni beroi tau. Dia cakap dengan mak dia. Mak dia kata, tak usah nak sing-sing. Sampai masa Allah tak ada panggil, tak daftar pun boleh lepas. Bersilat orang tua tu. Siapa ngajar kau? Siapa ngajar kau tak daftar boleh pergi haji? Siapa? Mak, ni Ustaz cakap, Ustaz mana mak? Dia perlu sebut nama aku. Mak dia tak kenal saya. Tak kenal. Itu hari tu. Kau bagi telefon, nombor telefon Ustaz tu kat mak tanya, dia belajar mana Ustaz tu? Mak dia pun telefon dah, dia bagi. Mak dia ingat, mak nak tanya apa telefon. Mak dia Ustaz Azman, saya dengar lah. Kenapa Puan? Ustaz ni belajar mana? Cakap tak pergi haji, tak daftar pun boleh pergi haji. Saya diam lah, saya sejuk lah. Pahala orang tua dia. Dia cakap apa kan? Kenapa Puan? Tak, saya punya anak dia kata, tak daftar, boleh pergi haji ke? Saya kata, Puan, kalau Allah tak nak panggil, tak daftar pun boleh. Ustaz belajar mana? Kata dia pedal lah boleh malam-malam, panas telinga aku. Tapi aku malah nak jawab lah telefon, nak jawab pun tak tahu juga. Dia kan faham. Ya, memang. Satu hari, macam mana kata, Allah Ta'ala ni, dapatlah budak di jemaah sini. Tak daftar jabatan, dia tak mengaji kan, pilih pos orang keselamatan orang ada lah, transport logistik ni semua dia orang panggil lah, pekerja-pekerja setanah. Jadi budak ni dapat, tapi dapat surat jabatan bagi awak kena pergi haji tahun ni untuk tugas kat sana. Jadi awak boleh buat haji dah sekali. Budak ni pun dapat surat, budak ni macam tak percaya, aku tak daftar, dah ada jabatan datang. Dia pun telefon saya budak ni, Ustaz, saya dapat pergi haji lah. Alhamdulillah lah, saya kata. Ustaz percaya tak? Percaya kalau Tuhan dah panggil. Kita jumpa Ustaz. Kita jumpa lah. Dia pun bawa surat tawaran untuk pergi tugas di Mekah sebagai sekretariat. Alhamdulillah lah, saya kata. Boleh pergi haji. Majikan kata boleh buat haji sekali. Okay lah. Mak tak beritahu lah. Saya tak beritahu mak saya. Dia beritahu, kenapa kau beritahu aku? Kau tak beritahu mak kau, beritahu mak kau dulu. Ya. Kenapa beritahu lah. Sebab ipar dia nak pergi. Selepas tarikh dia pergi. Mak dia cakap, ipar dia dia tu boleh pergi. Itu dia pun beritahu mak dia. Itu dia buat kenduri lah. Saya pun datang, dia panggil. Dia pun panggil. Saya pun nak taji mak dia kan. Nak bedal mak dia ni. Nama itu dah tak betul. Nama itu nak datang tu pun dah tak betul. Sebab nama itu nak tengok mak dia ni tau. Tunggu kejap lagi pun datang. Kau tahu nasib kau sekarang. Bila dapatlah pergi, budak dia datang semua. Kita mengaji jemaah ni, sampaikan dia punya semua siap. Dia pergi awal. Ialah awal bertugas, dia pergi sebulan sebelum, 2 bulan sebelum dia pergi. Saya pun pergi rumah dia, mak dia tu buka pintu. Saya betul. Itu dia kata, ni lah saat kan? Puan, macam mana nak Puan tak daftar boleh pergi haji? Aku tanya kan. Tengok dia. Dia tengok aku. Macam apa dia tak daftar boleh pergi haji ni? Ajaran mana kau ni? Dia orang tengah ramai tu tak nak dapat gini malu tau. Tak tahu lah
dia kata tabung ngaji ni pun tak betul dia kata tabung ngaji tak betul, apa hal kau? Saya masuklah kenduri, buat kenduri. Saya nak pulang tak saya pun macam mana nak bantu orang tua ni. Nak bagi sedang dia pernah ajar si orang tua ni. Maka saya sakit lambat sebab saya nak ajar budak tu. Sedangkan lambat. Saya nak tunggu orang balik tu. Orang dah balik tu saya tak balik. Bila tak balik tu duduklah panggil mak dia duduk balik. Saya kata saya nak janji buat sebenarnya. Tapi yang panggil ni bukan saya lah, yang panggil Allah Ta'ala. Macam mana pula tak daftar, dia boleh dapatnya Ustaz? Tak buat. Ni bukan dia nak pergi rumah buat. Dia nak pergi rumah Allah Ta'ala. Siapa tuan rumah? Allah Ta'ala ke buat? Aku slow dia aku bagi kan. Dia dah diam kan. Aku teknik. Hari tu kau bagi 15 minit kan? Panas telinga aku. Hari ni aku bagi kau setengah jam aku tak sekirah kau. Batal cukup-cukup. Wah, lain kali jangan sombong. Ni rumah Allah Ta'ala yang nak pergi ni. Minta dengan Ta'ala, bukan minta dengan Puan. Pasal tu anak Puan ni tak minta dengan Puan, dia minta dengan Ta'ala. Allah Ta'ala perkenankan dia nak pergi. Dia diam. Betul. Lain kali jangan cakap saya tak belajar lah apa semua. Saya sesat. Sekarang siapa sesat? Puan sesat ke saya sesat? Tak adalah kata sesat. Tapi selalunya daftar dulu. Tak. Allah Ta'ala nak panggil ni, tak ada duit pun dia panggil kan. Kalau memang dia nak panggil. Saya ada pengalaman tuan-tuan. Jemaah saya nak pergi umrah, menangis tuan-tuan. Nak pergi macam mana Ustaz? Duit pun tak ada Ustaz. Allah Ustaz, duit pun tak ada. Macam mana? Tak apa tuan, nanti Allah Ta'ala panggil, adalah duit tu. Orang bagi dia pergi. Allah Ta'ala hantar satu hamba Allah. Ni, kau kaya, kau tolong bagi dia pergi. Pergi dia tuan-tuan. Allah Ta'ala panggil dia, hantar orang kaya pergi tolong dia. Nah, ambil ni, kopi. Aku sponsor kopi. Sebelum pergi saya cakap dengan dia, tuan, doa dapat pergi haji tahun depan. Tak, saya tak daftar. Saya pun tak ada saya tak daftar. Jangan cerita daftar, minta dengan Tuhan. Dia pun pergi Mekah, tahun tu tuan-tuan. Tahun ni dia pergi, orang tu hantar dia. Ada setopak lagi, makanya hantar dia Mekah. Sampai di Mekah, saya kata pertama petua saya kata, nampak je Kaabah tu berdoa, minta pertama ya Allah, kau bagilah aku datang lagi kali kedua ya Allah, aku nak datang berjalan. Dia membuat doa sampai di Mekah. Dia doa balik tahun depan tu. Tuan-tuan ingat tak masa tu kota haji yang sibuk lebih. Dia Imam Surah dia tuan. Tapi Allah Ta'ala nak panggil dengan asbab itu je tuan-tuan. Dia pergi haji tahun depan dengan tak bayar sesin pun tuan-tuan. Tak daftar pun tabung haji panggil, mari datang tabung haji, daftar nama untuk pergi haji tahun depan. Menangis tuan-tuan. Ini rumah Allah. Ini hak Allah. Bukan hak manusia. Tuan-tuan. Apa syarat? Tuhan kata, syarat bersihkan diri kamu. Kita duk sibuk buat benda-benda lain, diri tak bersih, itu nak pergi Mekah, nak pergi Umrah. Itu lambat. Macam mana tak lambat? Kau kotor macam mana nak panggil? Tahu tak sifat aku? Aku terima yang bersih, aku terima yang suci. Tuan-tuan kan? Nak pergi, bersihkan diri. Tak dapat saatnya COVID. Balik-balik COVID tak dapat. Kalau Tuhan nak panggil COVID tak COVID. Okay. Macam tak kenal Tuhan lah. Syarat. So itu Nabi Terang bab taharah, bab suci ni, bab syariat, bab suci kan. Dia ajar lu nak sembahyang ni. Macam mana nak hadap Tuhan? Bersih-bersih pakai. Lawa-lawa secantik. Kalau boleh baju yang mahal pakai hadap Tuhan. Pakai minyak wangi mahal. Ini minyak wangi wakaf juga yang berbubuk. Tuh. Banyak minyak wangi wakaf tu. Pakailah minyak wangi sikit. Nak hadap Tuhan. Tuhan suka wangi. Tuhan suka cantik. Pakailah lama. Ini ngadap Tuhan pagoda ya. Nak ngadap Allah Azza wa Jalla pagoda. Tahu tak Tuhan tu suka cantik? Tahu. Awak pakai pagoda. Kadang tak pakai baju. Kat rumah. Allah.
Baju pun tak pakai. Orang tegur ustaz tak pakai baju. Panas. Nak kena Tuhan. Itu doa. Yang di langit turunkan, yang di bawah keluarkan, yang jauh dekatkan. Macam tu minta. Doa bukan main. Minta ya. Turunkanlah yang di langit. Kalau yang di bumi keluarkanlah, yang jauh dekatkan, yang susah senangkan. Tuhan kata, apa yang jauh, apa yang dekat kau nak ni? Yang aku bagi pun kau tak bersyukur. Banyak sekali minta. Mayang baju tak pakai, macam ni kau ngadap aku. Baik-baiknya malam ni. Kau bagi orang buat apa? Baru sedap nak minum, laju sikit nak minum. Mana lepas ni dia orang nak tak bagi air sejuk. Ustaz lain kau kata kau lah. Tuan-tuan, bab syariat, bab taharah, bab salat. Aja sebutan Nabi ajar cara sebut. Bukan Nabi main-main. Sebab Tuhan suka bunyi yang baik, bunyi yang sedap. Sebutan yang cantik. Nabi ajar kan? Saya tu baca Quran, baca elok. Baca elok. Sebab Tuhan suka benda yang indah, tuan-tuan. Kita manusia suka tak dengan lagu yang sedap? Sedap, suka. Muzik yang indah. Pasal itu speaker, tuan-tuan, mic tuan-tuan ni. Baru sedap bunyi dia, barulah semangat nak sembahyang. Dengar pun sedap. Ini Allahu Akbar. Dengar tak dengar je. Tali mic pun letaklah satu. Speaker bukan jenis ni, jenis tiang letak. Macam Arab Saudi lah, dia halaman yang boleh cabut-cabut benda tu. Tu tempah lah. Tempah tu tuan-tuan pakai satu atas, satu tempat rokok, satu tempat sujud. Oh, boleh cabut-cabut benda. Tak dapat ni. Tu dia bunyi tuan-tuan. Tu dari penari tu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tu dia bunyi. Bergaul, bergemu tuan. Semangat orang sembahyang. Baru semangat tuan-tuan main kat Saudi, kat Mekah je. Suara Arab macam ni. Speaker dia macam mana? Ini tengah rukuk. Allah liman bila. Allah, dia nak cabut dulu dia. Tu. Tapi masjidnya okeylah, masjidnya okeylah. Buatlah sistem yang 10,000 punya tu. Duit masjid banyak. Tuan-tuan tengok tak orang buat konsert? Apa mula-mula dia buat? Orang nak buat konsert ni, tuan-tuan tak nak pergi konsert, payahlah nak cakap. Aku biasa pergi aku. Sebab aku semua pergi. Kelab malam pergi, pub pergi. Masa dulu buat serba-serba tu pergilah tengok kan. Dia punya pay system ni tuan-tuan. Kena. Dia adjust pay system tu 2-3 hari tu. Nak bagi cantik. Ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Tengok duit kat whiteboard 173,000. Mai haram tak berbunyi. Sahabatlah. Tempat rumah Allah Ta'ala ni, orang azan pun sedap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergemu. Dalam bila suara kamu tak kuat, mic pun tak kuat. As-salatu khairum minan naum. Tidur. Bergemuk lah. Bukan bila sini, tapi sini speaker okey lah, cantik lah. Sedap lah kan. Barulah dia dari penari tuan-tuan. Keluar duit sikit, 10,000. PA system, bawa orang semangat nak dengar ceramah, dengar orang baca Quran, dengar orang azan, dengar orang jadi imam. Baru semangat orang nak datang sembahyang kat masjid tu. Ini kadang-kadang ni besar ni kepala dia besarnya.
Dengar tak dengar. Orang perempuan pula tutup lah semua tu. Tutup. Langsung tak nampak. Allah terputih kat siapa. Imam suara tak kuat. Dah orang perempuan tak dengar. Apa dia buat belakang? Berdiri lah. Dah habis salam. Dah nak balik dah. Dia duduk berdiri belakang. Kita duduk nunggu pada lah bini aku ni kan. Suruh anak, kau pergi tengok mak kau. Aku sembahyang lama sangat. Sembahyang sunat tak boleh pergi. Orang dah balik kan. Dia pun jawab, sembahyang dia. Hah? Sembahyang? Semua sembahyang ni berdiri semua. Sembahyang apa semua berdiri? Upur dia tak dengar imam dah balik ni. Imam semua dah balik. Dia duduk berdiri tu. Ini terjadi dan bahasa saya lah tu. Ada satu masjid tapi dia besar jauh ke belakang. Dia perempuan sebenarnya tabi belakang tu. Dia tutup tabi rapat lah. Rapat tabi tu. Jadi mic ni tak dengar tu. Jadi imam ni tadi suara tak kuat. Yang belakang tu pula tak jadi berbalik. Patut kau jadilah berbalik. Tolonglah pasal dah jatuh kan. Kau buat Allahu Akbar. Bagi orang dengar lah. Sambung-sambung lah. Ni dia pun senyap. Orang tak biasa jadi mau balik ni orang. Kau sujud, kau habis. Dah badan aku, dah badan. Kita orang pun keluar lah kat luar. Pakai parking kereta tu keluar. Tengok lah. Perempuan tak keluar, seorang pun tak keluar lagi tau. Itu dia orang tanya lagi, mana perempuan? Tahu lah kot, dia tu. Buat sunat kot. Duduk kat luar. Imam dah balik kan? Imam dah balik. Kita duduk kat luar tu. Tunggulah tak keluar-keluar. Ada satu budak ni anak ni. Pergi tengok. Semua apa lah masa kan? Aku apa dah balik ni? Kita tengok. Bayang dia. Bayang? Apa tu? Pasal bayang. Dia datanglah ayah ni tadi. Dia jauh. Tengok orang tengah bantu semua. Buat apa bantu? Tapi ayah ni baguslah. Dia tegur terus. Bayang apa? Dah habis. Orang perempuan ni tadi bila dengar macam tu pusing terus. Dah habis? Dah habis. Ibadah dah tadi. Tak dengar pun. Mic putus. Mic putus. Apa tak beritahu? Nak beritahu apa? Ingat dia ikut. Rupanya pakai habis dah sembahyang bang. Belum lagi. Pakai tak telepon balik. Tak apalah sampai kat rumah. Baisha kat rumah. Ni penyakit ni. Pasal itu. Tapi ni okey lah kan. Saya sebenarnya tak galak sangat masjid pakai macam. Saya lebih suka masjid dia pakai tiang. Tiang tu dia punya power dia. Kuat sak. Suara pun tak sakit. Tekak tak sakit. Kalau pakai ni dia tarik suara tu sakit. Saya pernah je baca jadi imam meletup speaker sebab suara saya kuat kan, volume tinggi, dia punya power tak cukup, terbakar dalam hangit. Saya nak fikir apa? Syahidah sebab benda lah tu kan tu kat tengkuk ni. Apa dah aku ni kalau shot dengan waktu padam, habis duk ingat syahidah hangit ke dalam tu. Iyalah, sangat. Lepas tu saya tanya siapa buat tu? Siap aku suruh buatlah pergi sistem masjid, kubur dalam satu box ni, kunci dia tu semua kat luar. Ni bilang ni imam, ni di dalam, ni luar, ni menara. Yang lain semua jangan adjust. Sebab kalau kita bagi dia adjust, kan datang orang lain. Kalau orang lain tak ada, pusing lah. Jangan macam anak dia tu. Tutup dan seal. Jangan bagi. Aku dah setting dia elok ni. Kabel dah siap semua. Kau petip kat luar. Dia kena macam-macam ni. Kan datang ni. Kan tiba-tiba datang orang suara kuat. Dia tak adjust. Terbakar kuat tu. Tapi sini masjid ni okey lah cantik lah. Kan dari pun dah 9.30. Pengusi kata 9.30 start. Stop. Berhenti. Aku berhenti lah. Air habis tak habis. Aku nak habis juga. Jadi tuan-tuan. Itu baru bab taharah. Bab suci. Yang lain tu bab muamalah belum lagi.
Itu tahun depan lah. Buat jual beli. Bukan faham pun buat jual beli ni. Itu yang jual kalipak pun. Kalipak apa? Kalipak kentang. Kentang pun tak ada. Kalipak kentang. Nipu. Jual kue kalipak. Kalipak ni kan? Kalipak kentang. Gigit tanya jumpa kentang. Dan nak habis pun jumpa anak kentang. Lagi baik kau buat nama kalipak gelembung. Apa nama kak? Ni kalipak kak? Kalipak gelembung. Apa nama gelembung? Dia gelembung je iti tak ada. Ini tulis kalipak kentang. Kentang tak ada. Gelembung yang boleh harap. Jual tom yam campur. Batang serai ni campurnya banyak. Dengan daun 5 perut. Anak udang seekor. Mana nak berkat? Asyik nipu je. Jual beli tak ikut cara Nabi ajar. Itu belum buat penangkahan tadi. Itu bila? Tunggulah cikgu panggil ni. Nak bersesah lagi juga. Jadi tuan-tuan, Nabi diutus oleh Allah Ta'ala ni, kalau kita ikut betul dia, bab akhlaknya, bab kenalkan Tuhan pada kita, bab syariatnya, ikut ni tuan-tuan, settle semua masalah. Tak ada masalah hidup ni. Tak ada. Jadi tuan-tuan, cukup setakat itulah tuan-tuan. Malam ni saya kongsikan tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Pertama tuan-tuan, akhlak kena jaga. Kenali Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Ikut syariat yang Nabi bawa, supaya kita hidup dalam keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. InsyaAllah kita